Okey. So, hari ni kita akan bincang tentang work done. Okey, tadi ramai-ramai dah jawab tentang apa dia work done. Kalau hari ni kita tengok learning outcome yang saya nak cover, sebenarnya saya target hari ni learning outcome 5.1A, 5.1B, 5.2A, 5.2B without friction dulu. Okey, sebab dalam 5.2B tu ada mechanical energy dan juga heat energy due to friction. Hari ni saya plan nak cover conservation of energy hanya pada mechanical energy saja tanpa ada friction terlebih dahulu. Nanti yang ada friction nanti itu konsep yang berbeza, nanti saya bincang waktu lain lah. Okay, so target saya ini sampai 5.2B. Okay, so pertama sekali kita define dulu work done. Kerja ni kalau dalam kehidupan seharian kita macam-macam lah kita boleh cakap buat kerja. Saya duduk senyap macam ni, saya menulis pun saya kata saya sedang buat kerja di rumah kan, bersama dengan pelajar masing-masing. Awak pun sekarang ni sedang buat kerja dengan kelas fizik kan. Jadi maka saya tidak heran ada yang kata kalau kita tolak satu meja, kalau kita tolak satu meja, meja tu tak bergerak, awak kata dia tetap dianggap kita buat kerja ke atas meja itu. Okey. Tetapi ramai yang berpendapat, majoriti cakap kita dianggap buat kerja ke atas meja itu hanya apabila meja itu bergerak. Okey. Definition work done dalam physics, kita ada specific definition. Work done is defined as the dot product between force and displacement. Ini dalam case dot product, kita pernah belajar dulu dalam chapter 1. Dot product ini kita boleh cakap sebagai F S cos theta. Okay, so maksudnya kalau dalam case meja tadi, kita ada sebuah meja berat, kita kenakan force pada meja itu, force F, sama ada kita tolak meja itu atau kita tarik meja itu, dan meja itu bergerak, barulah ada displacement. Barulah dianggap ada kerja. Ini kalau force itu saya kenakan paralel dengan S. Okey, kalau kita tarik meja itu ataupun kita tolak meja itu dengan angle okey, maka kita boleh kira kerja yang kita lakukan ke atas meja itu hanya apabila ada displacement dengan menggunakan rumus Fs cos theta. Okey, itu satu cara fikir tentang kerja. Yang kedua cara fikir, ini memang definition yang memang ada dalam kita punya nota lah kan. Okey, tapi satu cara konsepnya kalau kita nak faham tentang kerja ni, kita kena faham bahawa work is energy transfer. Okey. Yang ini saya rasa tidak ditulis dalam nota. Okey, tapi ini secara konsep nak faham. Maksudnya, kalau meja duduk senyap, tak bergerak, maka kita cakap meja tu tak ada energi lah, dia tak bergerak. Velocity dia kosong, dia tak ada energi. Stationary. Tapi apabila saya exert external force pada meja itu, okey, kita exert external force pada meja itu dan meja itu bergerak. Okey, ada velocity, meja itu bergerak. Dengan displacement S. Dia bergerak ke depan. Kita exert force.
Meja yang daripada duduk senyap tadi, tak ada kinetic energy, kita tolak dia, kita ada bagi dia kinetic energy. Maksudnya, kita telah transfer energy kepada meja itu dan menyebabkan meja itu boleh bergerak. Itu konsep work done. So, work is energy transfer. Ini nanti sampai kepada chapter heat pun awak akan dapati bahawa work is energy transfer. Ini konsep yang penting sekali. Dalam chapter 14 ke, chapter berapa nanti, chapter heat, kita akan belajar tentang heat. Heat ialah thermal energy kan. Konsep work is energy transfer ni kita pakai. Jadi, maka syaratnya mesti ada force kita exert pada objek itu dan mesti objek itu terima energi daripada kita lah. Yang ini dia bergerak. Okay. So, itu dari segi definition work done. Okay, tapi kalau soalan tanya work done apa? Awak jangan cakap work done is defined as energy transfer. Jangan. Awak kena cakap work done is defined as the dot product between force and displacement. Ini definition. Okay. Jadi, selain daripada itu, ini adalah topik yang lain sikit daripada chapter 4. Ya? Sebab apa? Topik ini kita dah mula berfikir tentang work done. Work done ini adalah skala kuantiti. Skala kuantiti ni, awak dah tak payah dah fikir. Kiri, kanan, atas, bawah. Tak payah fikir direction dah. Okey, kerana work done tidak ada direction. Okey, unit bagi work done, unit dia adalah joule. Simbol dia adalah J. Sama dengan unit bagi energy. Sebab tu saya kata work done is transfer of energy. Kita transfer energy pada sistem. Sebab tu unit dia sama saja. Work done dengan energy unitnya sama sahaja. Joule. Dan kena guna unit joule lah. Jangan guna unit lain bila awak letak jawapan akhir. Walaupun awak kata, cikgu, unit force adalah Newton. Unit displacement adalah meter. Boleh tak saya nak letak work done sebagai Newton meter? Secara dimensionnya, ianya betul Newton meter. Tetapi, dalam exam, bila kita nyatakan SI unit work done, kalau boleh, dan semestinya, kita kena letak unit joule. Walaupun Newton meter betul. Okay. So, itu dia work done. Tak ada soalan Okey ke? So, sekarang ni saya rasa kita dah menjawab soalan yang tadi. Kita buat kerja pada meja itu hanya apabila kita transfer energi kita kepada meja itu. Hanya apabila meja itu bergerak. Kalau meja itu tak bergerak, kita dianggap tidak buat kerja pada meja itu.